Ini video bahagian 3 untuk kertas percubaan matematik kelas 1 MRSM 2023. Okay, untuk video ni kita akan tengok soalan nombor 21 sampai soalan 30. Kita tengok soalan 21 antara yang berikut yang manakah huraian yang paling tepat untuk model matematik. So ini memang soalan definisi. Kena ingatlah. Okay, so yang ni jawapan dia apa? Kita boleh tengok ni dekat muka surat 228 buku teks, okay, tingkatan 5. Ini adalah bab 8 pemodelan matematik. Okay. Bawah subtopik 8.1 juga subtopik pemodelan matematik. So you akan tengoklah maksud sebenar model matematik memang ini you akan nampak sebiji-biji. Okay. Suatu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh pemahaman kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan perlakuan masa depan. Okay. So memang kena ingat. 22. Rajah 3 menunjukkan dua garis selari RST dan UVW. Cari nilai X. So X dekat sini kita nak cari. Okay, kita ada sini 260 darjah. Jadi kat sini kita boleh guna boleh carilah 360 tolak 260. Sebab apa 360? Sebab ni adalah keseluruhan yang 260 tambah dengan sudut warna biru ni ialah hasil tambahnya 360 darjah. So kita boleh cari sudut warna biru 360 tolak 260, kita akan dapat 100 darjah kat sini. Okay. So dah dapat yang tu. Okay, kita warna lain pula. Okay, warna apa? Hijau. Okay, dah dapat yang tu. Sekarang kita nak X. Okay. Lagi satu maklumat yang dia bagi yang ni. Okay, 118. So mesti ada kegunaan lah kalau dia bagi kan. So kalau macam ni boleh buat, okay, kita bahagi tengah sini. Alright. So kalau perasan ada satu lagi ciri-ciri garis selari, bentuk yang macam ni lah. Dua garis selari, lepas tu dia macam bentuk C. Okay, sudut yang bertentangan, saya katakan ini A dan B. So kita ada A tambah B, hasil tambahnya mestilah 180 darjah. Okay, so sama juga lah dekat sini. Kalau kita ada dekat sini ialah 118. So yang hijau ni kita boleh cari 180 tolak dengan 118, kita akan dapat apa? Kita 180 tolak 118, kita akan dapat 62 darjah. Okay. So sini ini 62 darjah. Okay. So jadi garis yang jadi sudut yang bawah garis warna hijau ni kita boleh ambil sudut warna biru tolak sudut warna hijau. Okay, so kita boleh dapat dekat sini lah. Okay, tak. So kalau sudut hijau tambah sudut oranye, kita akan dapat sudut biru. Jadi kita boleh cari sudut oranye ialah 100 darjah tolak dengan 62 darjah. Okay, so kita akan dapat 38 dekat sini. Okay, so sekarang ini lagi satu pasangan garis selari. Yang hijau ni dengan UVW. Okay, so lagi satu ciri-ciri garis selari is bentuk Z macam tu. Okay, so kalau bentuk Z, sudut sini dan sini sama. Jadi kalau sini 38, sini pun 38 lah. So X 38. B. Rajah 4 menunjukkan sebuah taman botani yang berbentuk layang-layang. Panjang BD, so BD ni sepanjang ni lah, tengah ni. Panjang BD, bayangkan ni garis lurus lah, B sampai D. Ialah 720 meter. Okay. Dan kawasan berlorek seluas 35% daripada taman itu digunakan untuk menanam pokok herba. So inilah 35% daripada luas keseluruhan taman. Jika luas kawasan berlorek ialah 31,500 meter kuasa 2, hitung panjang EC. So kita nak panjang ni, EC. Alright, so dia dah kata ini adalah sebuah bentuk layang-layang dan ini melibatkan luas. So kita cuba carilah dekat you punya senarai rumus bawah bahagian sukatan dan geometri. Okay, so kalau kita tengok bahagian sukatan dan geometri, nombor mana? Nombor 7. Okay, kita akan dapat nombor 7. Luas layang-layang ialah,
akan ada 1/2 darab dengan hasil darab panjang dua perpenjuru. So dalam kes ni hasil darab panjang dua perpenjuru ialah BD darab dengan AC lah. Okay. Alright. So BD kita dah ada, AC kita nak cari. Luas layang-layang kita boleh cari menggunakan luas kawasan berlorek. Okay, so dia kata luas kawasan berlorek yang ni ialah 31,500 meter kuasa 2. Okay, so dia kata luas yang berlorek ni adalah 35% daripada keseluruhan taman. Okay, so kalau 35% daripada keseluruhan luas taman, katakan luas taman ialah X, kita akan dapat 31,500. So kita cari X lah. Kan? So 35X sama dengan 3150,000. Okay, sebab 100 darab dengan atas. So kita akan dapat X sama dengan 3150,000 bahagi dengan 35. Kita akan dapat X sama dengan tekan kalkulator lah. 3150,000 bagi 35, 90,000 meter kuasa 2. Okay, so ini adalah luas layang-layang lah, bentuk ABCD. Okay, so sekarang kita boleh masukkan X ni dekat luas layang-layang. BD kita dah ada. So sekarang kita boleh carilah AC. Okay, so masukkan balik dalam formula ke atas ni. Luas layang-layang sama dengan 90,000 sama dengan 1/2 darabkan dengan BD 720 darab AC. So kita carilah AC. So dia boleh buat 90,000 kali 2 bahagi 720. So dia akan dapat AC sama dengan 250 meter. D. 24. Pernyataan yang manakah yang benar? Okay. So untuk A, kita ada sudut pedalaman bagi sebuah heksagon sekata ialah 120 darjah. Okay, sudut pedalaman ni yang mana? So katakan ini adalah heksagon sekata. So heksagon ni apa? Heksagon ni bentuk poligon yang ada 6 sisi. So N sama dengan 6. Heksagon sekata maksud dia setiap sisi sama panjang dan setiap sudut dalam ni sama saiz. Okay, so sekarang kita nak cari sudut pedalaman. Sudut pedalaman ni adalah setiap sudut dekat dalam ni lah. Okay. Kita boleh cari guna formula N tolak 2 darab 180 bahagi N. So kita ada N sama dengan 6. So 6 tolak 2 ialah 4 darab dengan 180 bahagi 6. Okay. So kita akan dapat, tekanlah kalkulator. So you akan dapat jumlah sudut pedalaman ialah 120. So ini memang betul lah. Okay. Kalau nak cari yang lain pun boleh. Kalau dalam exam tak payah carilah. Sebab dah confirm betul. Kalau cari buang masa. Tapi untuk soalan, untuk video ni kita akan buat lah. Okay. Untuk B, apa maksud sudut keluaran bagi sebuah nonagon sekata ialah 45 darjah. So nonagon sekata ni adalah sebuah poligon sekata. Maksud dia setiap sisi dia dan semua saiz sudut adalah sama, besar dan sama panjang. Okay. Dan N ataupun bilangan sisi untuk nonagon adalah 9. Okay. So sudut keluaran ni macam mana? So contohlah kita ambil yang ni heksagon ni. Ini adalah sudut pedalaman. Jadi sudut keluaran ni yang kat luar ni lah. Okay. So kalau you dapat sudut keluaran, kalau you dapat sudut pedalaman, you boleh cari sudut keluaran. You ambil 180 tolak dengan sudut pedalaman. Okay, so kita cari sudut pedalaman untuk nonagon sekata. You akan ambil guna formula yang atas ni lah. Pecah-pecah sabang saya. Yang tu lah. Okay, you tengoklah yang bulat tadi. Alright, so kita ambil 9 tolak 2 ialah 7. Darab 180 bahagi 9. Jadi kita akan dapat 7 darab 180 bahagi 9 ialah 140 darjah. So maksud dia katakan yang atas ni ialah sudut, katakan yang atas ni ialah sebuah nonagon. Jadi sudut pedalaman dekat sini ialah 140 darjah. Jadi sudut keluaran dekat sini mestilah 180 tolak 140 iaitu 40 darjah. Okay, so bukan 45. Right. So sama jugalah dengan C. Okay, mari kita padam. Padam yang mana? Okay. Yang C, hasil tambah sudut pedalaman. Ini ditanya pasal hasil tambah sudut pedalaman. Sebuah
heptagon. So heptagon n sama dengan 7. So hasil tambah sudut pedalaman, kita ambil yang atas saja, yang ni. N tolak 2 darab dengan 180 saja. Kita tak bahagi. Okay. So itulah beza sudut pedalaman dan juga hasil tambah sudut pedalaman. Okay. Kalau kita nak cari sudut pedalaman, you bahagi dengan N. Kalau kita nak cari hasil tambah sudut pedalaman, tak payah bahagi dengan N. Okay. So yang ambil je lah. 7 tolak 2 ialah 5 darab dengan 180. So you akan dapat 5 darab 180, 900. Okay. Ini salah. D, bilangan paksi simetri bagi sebuah oktagon sekata. So ini memang akan sama dengan berapa sudut dia lah. Contoh untuk hexagon sekata, kita ada 6 sisi. N sama dengan 6. Jadi bilangan simetri dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Sepatutnya 6 kan? So sama jugalah dengan oktagon sekata. Oktagon N dia sama dengan 8. Jadi dia punya bilangan paksi simetri mestilah 8 bukan 6. Okey, so jawapan dia A. 25, Raja 5 menunjukkan sebuah bulatan PQRS berpusat O dan POST ialah garis lurus. Itu nilai X. Okey, so X yang kat luar ni lah. Okay. So kita ada sini sudut R ialah 125. So macam mana kita nak buat? Kalau kita ada sebuah segi 4 selari dalam bulatan. Okay, contoh macam ni lah. So, katakan anggap macam tu lah. So, hasil tambah sudut yang bertentangan AB, A tambah B ialah 180. Okay, so samalah. So, untuk P dengan R ataupun 125 tambah Y, hasil tambah ni mesti 180. Jadi, boleh carilah Y sama dengan 180 tolak 125, dah dapat 55. Okay, so kalau sini 55 untuk Y, so boleh dapatlah 2Y ialah 2 kali 55. Kita dapat 110. Okay. So 110, you boleh jugalah cari kat sini mestilah 70 kan. So kalau sini 70, X mestilah 180 tolak balik dengan 70, 110. So you boleh guna je yang ni sama dengan sudut kat luar. Okay. So A. 26, Raja Hana menunjukkan sebuah pepejal yang terdiri daripada gabungan sebuah silinder dan sebuah kon. Tinggi silinder ialah sama dengan jejarinya. So silinder yang bawah ni. Okay, so jejari silinder yang atas ni. Okay. Dan panjang jejari sama dengan tinggi silinder. So tinggi silinder yang ni lah. Okay. So kalau katakan jejari ni kita katakan instead of X, kita jadikan dia J. Nak J ke? Tak payahlah, susah. Kita masukkan X juga lah. Katakan jejari ni panjang dia X. Okay, so kalau jejari X, tinggi dia samalah X. Okay. Lepas tu dia kata tinggi senteng kon 2 kali ganda jejarinya. So sama jugalah, yang ni pun jejari untuk kon X kan. So kalau jejari kon ialah X, senteng dia yang ni, yang tepi ni, okay, ialah 2 kali ganda jejari. So dia akan jadi 2X lah. Okay. Alright. Okay, dah settle. Lepas tu sekarang dia kata hitung jejari dalam sentimeter silinder itu jika jumlah luas permukaan gabungan pepejal tersebut adalah suku daripada isi padu silinder. So kita tengok gabungan pepejal ni apa dia. So kita ambil luas permukaan yang atas kita ada kon. Okay. Lepas tu kita ada luas permukaan bawah dia ialah silinder. Okay. Lepas tu nanti kita nak cari juga dia punya isi padu silinder. Okay. So isi padu silinder. Alright. Okay, so yang macam mana kita nak buat? Mula-mula kita cari dululah semua formula ni. Kita tengok you punya senarai rumus. Okay. Senarai rumus kita tengok bawah bahagian sukatan dan geometri. Kemudian cari luas permukaan silinder. Kon dululah, luas permukaan kon. Okay, so kita ada luas permukaan kon ialah pi j kuasa 2 tambah pi js. Dan luas permukaan silinder ialah 2 pi
J kuasa 2 tambah dengan 2 pi J T. Okay. So, itu untuk luas permukaan. Okay. Ni hasil gabungan pepejal lah. Kita akan dapat luas permukaan kon tambah dengan luas permukaan silinder akan sama dengan suku isi padu silinder. So, isi padu silinder dia punya rumus ialah pi J kuasa 2T. Okay. Alright. Tapi kita kena berhati-hati sebab yang ni adalah bentuk gabungan. So, kalau kita perasan dia tengok you punya luas permukaan kon ke atas ni. Okay, LP kon ni. Kita ada pi J kuasa 2 tambah pi J S. Okay. So, pi J kuasa 2 ni adalah luas permukaan untuk bulatan. Tapi kalau kita tengok bulatan, luas bulatan untuk kon ni, dia dah ditutup sebab dia dah ada gabungan dengan silinder. So, kita akan tolak lah yang ni takkan termasuk. Okay, bila kita nak cari luas permukaan gabungan. Untuk pi JS, kita akan gunalah sebab yang ni adalah untuk luas permukaan yang bahagian atas tu. Okay. Yang bahagian ni, yang keliling ni. Okay. Alright. So, okay, kejap saya padam dulu sebab tak nak bagi sambut. Okay. So, sekarang kita tak nak pi J kuasa 2 daripada kon. Kemudian untuk silinder pun sama. Kita ada 2 pi J kuasa 2. Sebab apa 2 pi J kuasa 2? Dalam bentuk biasa silinder, dia ada macam ni. So, ada dua permukaan bulatan, atas dan bawah. Tapi yang kes ni, atas dia kat sini, dia dah gabung dengan kon. So, kita dah kira tak ada lah permukaan tu. Yang ada cuma permukaan yang bawah ni sahaja. Okay, so, kita akan tinggal satu sahajalah. Pi J kuasa 2. Tambah dengan 2 pi J T. Okay, settle. Okay, sekarang kita boleh gunalah formula yang tinggal. So, kita tak nak yang ni. Kita tak nak 2. Okay. So, kita just nak ambil pi J S tambah dengan pi J kuasa 2 tambah dengan 2 pi J T. So, itu adalah luas permukaan gabungan pepejal yang akan sama dengan suku isi padu silinder. So, inilah isi padu silinder. Okay. So, kita buat je lah pi J S tambah pi J kuasa 2 tambah 2 pi J T akan sama dengan suku maksudnya 1/4 suku silinder. So, 1/4 darab dengan pi J kuasa 2T. Okay. Okay, so far, you hadamkan dulu sementara I padam ini. Pi J S. Okay. 2 pi J. Alright, dah dapat macam tu. Sekarang kita masukkan sajalah. Okay. So, pi ni biarkan dulu jadi pi. So, pi J tadi kita tengok panjang jari dia kita letak X. So, masukkan X. S ialah sini 2X. So, X, 2X tambah pi. Okay, J kuasa 2 yang ni yang bawah ni. Jari silinder. Pun X kuasa 2. Kan? Tambah 2 pi. Jari untuk silinder pun X. Okay. Tinggi dia sebabkan jari sama dengan tinggi. So, sama jugalah X. Sama dengan 1/4 pi. Okay. Jari untuk silinder ialah X. So, X kuasa 2. Tinggi untuk silinder ialah X. Darab dengan X. Okay. Dia tutup dulu. Sekarang ni baru kita nak tengok. Macam tu. Dia ada animation effect pula. Okay. Right. So, kita tengok lagi sekali. Kita nak satukan sekarang. Kita akan dapat yang ni ialah sekejap highlight lah sebab tak nak bagi. So, yang ni kita ada pi darab X darab 2X. Kita akan dapat 2 pi X kuasa 2 lah. Okay. Tambah yang ni kita akan dapat pi X kuasa 2 lah. Tambah yang ni kita akan dapat 2 pi X kuasa 2. Betul tak? Sama dengan 1/4 pi. So, yang ni kita ada X kuasa 2 darab dengan X. So, kita akan dapat X kuasa 3.
Okay, ini lagi satu animation kita nak buat. Nantikan ya. 1, 2, 3. Gitu. Okay, so you boleh dapat lah. Sekarang kita boleh satukan je semua. So 2 pi x kuasa 2 tambah pi x kuasa 2 tambah 2 pi x kuasa 2. So you akan dapat 2 tambah 1 tambah 2 ialah 5 pi x kuasa 2 sama dengan, so ini you akan dapat pi x kuasa 3 per 4. Okay. So kiri kanan ada pi, boleh potong lah. Nak potong pun jadi segitiga. Siapa maksud? Ibu cincah. Okay, so pi kiri kanan ada, so boleh potong lah pi. Okay, so sekarang dah tak ada pi, hilang. Kemudian 4 boleh darab dengan 5. Kita akan dapat 20. X kuasa 2 sama dengan X kuasa 3. Alright, so kita boleh potong lah. So yang ni, okay, bawa ke kanan. So akan dapat sama dengan X kuasa 2 bawa ke kanan, you akan dapat 20 sama dengan X kuasa 3 bahagi X kuasa 2. So you dapatlah 20 sama dengan, ya Allah ya Tuhanku, aku nak, I wanted to do an epic ending, tapi tak boleh jadi juga. So you akan dapat X kuasa 3 bahagi dengan X kuasa 2, you akan dapat X. Okay, so X sama dengan 20. D. Tak jadi juga. There you go. 27, ini transformasi. Titik S prime ialah image. Okay, ini image bagi titik S. Di bawah suatu putaran 90 darjah lawan arah jam. Pada titik -1, -1. So -1, -1 ni adalah dia punya, sinilah. Dia punya titik putaran. Okay. So kalau sini adalah image dia. Okay, daripada image ke titik putaran. I will try my best lah untuk ini sebab I punya pen dia tak memberi kerjasama. So kita cubalah yang terbaik. Okay. So okay, katakan macam ni lah. Aduh, tak boleh lah. We cannot use highlighter because highlighter is not going to be accurate. Okay. So daripada image ni tarik pergi ke dia punya ya Allah ya Tuhanku. Tarik ke dia punya center. Okay, lajak sikit. Macam tu lah dia dapat. Okay. Alright, so dah macam tu. Okay, sekejap padam dulu. Alright, so dah lalu, dah ada garis yang melalui, apa ni nama dia? Titik ataupun pusat putaran. Kita buat dia jadi macam kuadran 90 darjah macam tu lah. Okay. So pastikan di 90 darjah betul-betul lah. I cuba yang my best because this is satu, I'm using a computer, so susah sikit. Lepas tu I punya pen pun ni masalah apa benda tau, aku tak tahu. Okay, like that. Alright. So bayangkan itu adalah 90 darjah yang betul, yang tepat. Okay. Dan S ni adalah hasil daripada putaran arah lawan arah jam. So kalau putaran lawan arah jam daripada, ya Allah ya Tuhanku, I am beyond. Okay, I am beyond this. Alright, so maknanya daripada kanan ke kiri lah. So image dia mestilah duduk sebelah kanan. Okay, so macam tu. Okay. Alright, so kita boleh expect image dia sebelah kanan. Alright, so sebabkan dia adalah 90 darjah lawan arah jam, so you boleh tahu asal dia terbalik lah. So objek ni sebelah sini. Okay, dia mesti somewhere around here lah. Okay. Manakala titik S ialah image bagi titik R. So ini S kan. So S ni pula adalah image bagi R. Di bawah pantulan paksi Y. So sini paksi Y dipantulkan cermin. So katakan kat sini. Dia, kalau sini jaraknya ialah daripada paksinya ialah 1, 2, 3 unit. Ya Allah ya Tuhanku. I'm so sorry. I cannot redo. I tak boleh nak try lagi sekali untuk record. Sebab it's time consuming. So, and okay, let's try again. So, akan ada 1, 2, 3 unit daripada image ke pantulan. So, sama juga lah sini 1, 2, 3. Sini. Ada tak? 3, 3. 3, 2.
So tak ada 3, 2. So I rasa paling dekat ni disebabkan I punya error on my tool, alat I sebab menulis guna komputer. So I assume sebenarnya titik dia, I punya garis ni tak lurus sangat lah. So mungkin kat sini lah. So you akan dapat sini. Okay, so 2, 2. D. Okay, so please faham kekurangan untuk soalan 27. Okay, tapi itulah cara you boleh buat. Kalau you ada pembaris lagi cantik lah. Okay. Okay. Jawapan dia D. 28, ini segi 4 sama P yang merupakan lukisan berskala bagi segi 4 sama Q. So kalau P adalah lukisan yang berskala, maksudnya P adalah image lah, kita boleh anggap dia. Dan Q ialah objek. Okay. Skala yang digunakan, kita ada nisbah lah, 1 pada nisbah apa. Okay. So, ini ialah image pada nisbah objek. Okay. So, kita boleh, sekejap Okay, kita letaklah panjang image berapa? 10.5 pada nisbah. Panjang objek ialah 3.5. Okay. Kemudian you ambil kalkulator, you tekan 10.5 per 3.5. Kita akan dapat 3 pada nisbah. No, actually you akan dapat 3. Tapi bila you tulis, you akan jadi macam gila-gila macam ni. Ikut cincah. Kalkulator you akan tunjuk 3. So maksudnya 3 pada nisbah 1 lah. Okay. Tetapi kalau you tulis nisbah, dia mestilah 1 pada nisbah apa. Okay. So untuk yang tu, kita kena bahagi dengan 3. So kita akan dapat 3 bahagi 3 dapat 1. Ya Allah ya Tuhanku, it's going beyond. Cincah. Okay. So 3 bahagi 3 ialah 1. 1 bahagi 3 ialah 1 per 3. Okay. So jawapan dia A. 29, kita ada segitiga bersudut tegak JKM dan KLM ialah sebuah garis lurus. Diberi sin alpha sama dengan 8 per 17. KL pada nisbah KM ialah 3 pada nisbah 5. Hitung nilai tan theta. Okay. So, kalau sin alpha sama dengan 8 per 7, so alpha dekat sini. So, daripada alpha, you tarik anak panah ke depan. So, untuk sin, kita akan guna soh lah. Sin alpha sama dengan 8 per 17. So, soh ialah O per H. So, O ialah opposite dia iaitu JK. So, sini ialah O, JK. Ya Allah, JK per hypotenuse dia ialah JL. Alpha kan. Hypotenuse dia JM lah. JM. Okay. Sekejap saya padam dulu atas ni untuk menghilangkan rasa sakit hati. Okay, there you go. Alright, so kalau opposite dia JK, so JK ni kita 8 lah. Dan JM ialah 17. Okay. Okay. Alright, and then apa lagi? Kita ada KL pada nisbah KM 3 per 5. So kalau KL 3, okay, KM 5. Jadi kita boleh dapat LM ialah 5 tolak 3 lah, 2. Okay. Okay, I letak. Sebab nak bezakan, sebab tu I letak bracket 2 kali. Tapi I rasa lagi senang kalau kita buat warna yang lain lah. Okay, kita buat warna lain. So that it's not as confusing kat you. Okay, so kalau KL dengan KM ni, KL dia 3. Dan KM dia, kita ambil 5 tolak 3 lah. KM ialah 5. So kita boleh ambil LM ialah 2. Sorry I pun dah pening lah. Okay. So macam tu lah. Kemudian hitung nilai tan theta. So untuk dapatkan tan theta, kita guna dia punya sudut rujukan. Okay. So sudut rujukan sini tan theta. So ambil sudut rujukan sini lah. Okay, katakan X. So kita ambil, kita cari dia punya tan X sama dengan opposite over adjacent. So O ialah JK per adjacent ialah KL. Okay. Alright, so kita nak cari yang tu dulu. Tapi sebabkan you perasan dia akan ada nisbah. Okay, dalam bentuk nisbah. Yang biru dengan yang hijau. Okay, so kalau sini 17, sini 8. Andaikan ini adalah
panjang yang sebenar. So kita boleh cari km yang sebenar panjang dia. Kita guna Pythagoras theorem. So km sama dengan 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 punca kuasa 2. You akan dapat, ya Allah ya Tuhanku, I'm sorry for this, just bear with me. So you akan dapat 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 punca kuasa 2, you akan dapat 15. Okay, so panjang km semuanya ialah 15. Ni 15. Okay, so you boleh tahulah kalau panjang km ikut nisbah ialah 5. So untuk dapatkan 15, you akan darab dengan 3. So 3 darab 3, you boleh dapat 9. So 9 adalah panjang untuk KL. Panjang sebenar lah. Okay. So sekarang kita boleh gunalah, masukkan dalam ni KL dah ada. JK pun kita dah ada 8. So you akan dapat tan X sama dengan JK ialah 8 per KL dekat sini ialah 9. Okay. Dan sebabkan yang ni ialah dalam, okay, kalau you ingat balik kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Okay, so kalau tan dekat sini, kita akan jadi nilai dia negatif. So sebab tu you akan dapat tan X sama dengan negatif 8/9. Tan X ni mewakili tan theta. Okay, so 8/9. Okay, let me clear this up so that you boleh tengok. Okay, untuk nombor 29 tadi, I tak sempat nak cakap, and then I salah tekan, and then I tak ada masa untuk record lagi sekali. So that's why kita proceed ke soalan seterusnya lah. Okay, so 30, kita ada bulatan pada pusat bulatan kosong. O. Kosong pula lah. Okay, O. Nyatakan bilangan garis tangent pada bulatan. So tangent ni ialah menyentuh pada satu titik. Okay, so kalau kita ada garis ni, semua ni, okay, I ambil highlighter lah. So highlighter, kita ada yang ni. So ni satu garis. Ini satu garis, ini satu, ini satu. So semua ada 4 lah. Okay. Tapi yang tangent yang menyentuh hanya pada satu titik pada bulatan tu kita ada. Okay, kita ambil warna apa pula, highlighter. Kita tengoklah highlighter dia. Yang ni satu dia sentuh. So ini satu garis. Ini satu titik dia sentuh. Ay, cinca. I nak buat smooth pun tak boleh. I'm beyond, babe. I'm beyond. Okay, ini sekali. So, satu titik yang dia menyentuh pada tangent dekat sini. So, ini satu garis. Satu lagi dekat sini. So, ini garis kedua. Yang ni bukanlah sebab dia menyentuh dua titik kalau ikut garis ni. So, ini bukan. So, satu, dua. Lagi satu dekat sini lah. 3. Okay. B. Ini adalah video yang terpanjang untuk set MRSM ni. Okay. Setengah jam. Kalau you habis tengok sampai soalan 30, boleh cakap komen saya habis tengok sampai soalan 30. Okay. Tengok next video untuk soalan 31.